Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni saya ucapkan kepada semua. Hari ini kami akan bentangkan kepada anda model anatomi pertuturan yang telah kami hasilkan. Baiklah, jadi kita mulakan dulu dengan bahagian muka. So kalau anda perasan, bahagian depan ni adalah kita gelar sebagai bibir yang merupakan salah satu alat artikulasi aktif dalam anatomi pertuturan. Dan alat-alat seperti bibir ni digerakkanlah untuk menghasilkan bunyi dan sebagainya. Kalau perasan, kita ada bibir atas dan bibir bawah yang kita hasilkan untuk membentuk serupa muka, dan kita buat daripada bahan seperti polistirena dan kita perkemaskan guna kertas warna. Itu untuk bibir, dan kami sediakan juga QR code untuk memudahkan pemahaman bila kita terangkan tentang bahagian ini. Baiklah, kita teruskan pembentangan. Kalau anda perasan, selepas kita analisis bibir, di dalamnya ada yang kita gelar sebagai lidah dan kami sediakan juga QR code. Dan menariknya tentang lidah ni, lidah merupakan alat artikulasi yang paling aktif yang digerakkan untuk menghasilkan bunyi dan sebagainya. Lidah secara mudahnya ada 5 bahagian, iaitu kalau perasan kita ada hujung, bahagian daun, tengah, pangkal dan juga belakang. Dan dekat bahagian lidah ni yang paling aktif adalah hujung dan juga daun. Dan di bahagian pangkal terletak epiglottis yang merupakan tisu bahagian lidah dan juga terletak di hadapan pintu laring kalau perasan dekat sini. Dan untuk lidah ni, istimewanya model kami menggunakan satu mekanisme, iaitu menggunakan warna yang berlainan lah untuk menampakkan untuk menjelaskan lagi pemandangan ataupun gambaran bahawa lidah ada dekat sini lah. Dan kami sertakan juga alat-alat untuk diperkemaskanlah untuk menampakkan bentuk lidah yang sebenar untuk menggambarkan model kami. Baiklah, kita teruskan penerangan tentang model ini. Kalau perasan, ini merupakan rongga hidung yang merupakan yang kita sebut sebagai sistem resonan yang dipenuhi dengan udara. Saiz rongga hidung ni kami sesuaikan dengan saiz keseluruhan model anatomi pertuturan yang kami hasilkan. Sistem resonan ni ataupun rongga hidung ni bermula daripada faring sehingga ke hidung, dan velum dekat bahagian ni adalah penentu saluran udara sama ada ditutup ataupun dibuka dalam konteks kita berbicara tentang rongga hidung. Baik, seterusnya saya sambung. Ini merupakan penerangan ataupun tentang rongga mulut yang merupakan bahagian dalam saluran udara yang kita sebut sebagai daerah artikulasi, di mana sinilah tempat pertembungan antara alat-alat artikulasi, tidak kira sama ada alat artikulasi aktif seperti bibir, lidah dan juga alat artikulasi pasif. Jadi sinilah yang kami hasilkan rongga mulut yang kami sesuaikan saiznya dengan keseluruhan anatomi, model anatomi yang kami hasilkan. Seperti biasa, kami menggunakan polistirena dan juga dikemaskan dengan kertas warna untuk menampakkan gambaran sebenar dan gambaran mudah kepada responden-responden ataupun orang yang akan mengamati model pertuturan anatomi pertuturan ini. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan faring. Bagaimana kita lihat di sini, faring merupakan saluran yang terletak di antara laring dan juga rongga hidung dan mulut. Fungsi utama faring ialah sebagai saluran makanan dan minuman. Tetapi dalam pembentukan bahasa, faring ini berfungsi sebagai tabung udara yang akan turut sama bergetar apabila pita suara bergetar. Dan kalau kita lihat di sini, kami juga meletakkan satu QR code yang boleh kita imbas untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan dengan faring ini. Baiklah, seterusnya kalau kita lihat di sini ialah larynx, di mana larynx kita dapat lihat ia merupakan peti suara dan ia menempatkan otot-otot serta tulang rawan. Kalau kita boleh perhatikan, di leher lelaki biasanya akan ada sesuatu yang menonjol dan itulah dikenali sebagai halkum. Dan secara mudahnya, larynx sebenarnya dia menempatkan pita suara. Dan kalau kita lihat di sini, dekat bahagian larynx tu kami letakkan satu QR code yang boleh diimbas
dan kami juga menggunakan polistirena untuk menunjukkan bahagian ini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pita suara. Baik, pita suara ialah bahagian permukaan yang terkait pada tulang rawan thyroid, dan di bahagian belakang pula terkait dengan tulang rawan arytenoid. Dan pita suara ini boleh membuka lebar, boleh menutup dan boleh menutup rapat. Apa fungsi pita suara? Pita suara berfungsi sebagai pintu yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut ataupun hidung. Dan pita suara akan bergetar ketika menghasilkan bunyi bersuara seperti beh, manakala tidak akan bergetar semasa menghasilkan bunyi tidak bersuara seperti pe. Dan kalau kita lihat dekat sini, pita suara kami hasilkan dengan menggunakan span, di mana span ini akan bergerak ataupun bergetar seperti pita suara ketika kami menghasilkan bunyi yang bersuara. Dan kita dapat lihat juga ada QR code yang boleh diimbas untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan pita suara. Ini merupakan bahagian paru-paru. Paru-paru merupakan bahagian bagi sumber tenaga dalam proses penyedut dan mengeluarkan udara keluar. Melalui proses pengeluaran udara, ianya akan menghasilkan bunyi bahasa, dan bunyi bahasa inilah yang dipanggil sebagai pulmonik dalam istilah fonetik. Jika dilihat pada model kami menghasilkan paru-paru menggunakan tiub getah serta belon, di mana belon boleh menunjukkan bagaimana berlaku proses pengembangan dan pengejutan apabila udara masuk dan keluar melalui sumber salur pernafasan ini. Trakea merupakan bahagian di antara laring dan paru-paru. Ia merupakan salur bagi udara masuk melalui laring dan terus melalui trakea dan masuk kepada paru-paru. Dan fungsi bagi trakea ini adalah membolehkan laluan udara daripada rongga hidung masuk terus kepada bahagian paru-paru, di mana kami menggunakan tiub getah juga untuk menghasilkan trakea bagi menunjukkan udara masuk dari rongga hidung dan terus ke paru-paru yang telah dihasilkan.